Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi hari ini kita nak perkenalkan produk Forever Living dengan sedikit demo lah. Jadi kita tengok pernah tengok tak botol ni? Mungkin anda pernah tengok ataupun tak pernah tengok. Okey. Jadi ini adalah produk yang nama dia Aloe Vera Gel, iaitu lidah buaya. Jadi pengetahuan kita, lidah buaya ni dalam seluruh dunia ada lebih kurang 300 lebih daripada 300. Jadi dalam 300 lebih aloe vera ni, pokok lidah aloe vera ni memang kita masyhur lah. Aloe vera ni memang masyhur dan guna pakai daripada zaman kuno Mesir lagi. Kuno Mesir lagi dah guna dah. Zaman batu tu daripada ukir dalam batu-batu. Batu aloe vera ni dia memang sangat lama. Dan di zaman dalam kitab tafsir ulama beritahu di zaman Nabi Zulkarnain, masa tu dalam peperangan Nabi Zulkarnain pernah tawan di satu negara di Afrika, di Madagaskar, yang mana semata-mata pergi untuk ambil lidah buaya saja untuk tentera dia supaya diguna pakai untuk luka-luka yang cedera setelah mereka perang. Ini memang masyhur lah. Dan datang nama zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam kitab Abu Daud tentang aloe vera. Aloe vera ni dia sangat baik, ada satu tumbuhan ditumbuh di padang pasir. Tumbuhan ini sangat-sangat memberi manfaat kepada manusia. Jadi dan disebut dalam bahasa Arab as-sabir. As-sabir lah nama dia. Dan Nabi SAW telah iktiraf lah. Jadi banyaklah Nabi beritahu tentang kecantikan kepada isteri beliau, Ummatul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha beritahu, Nabi beritahu, gunalah aloe vera untuk kecantikan. Jadi banyaklah kecantikan. Jadi bukan untuk kecantikan saja, malahan untuk luar dan dalam. Ini memang masyhur dan diguna pakai juga di wanita yang masyhur, yang terkenal, Cleopatra, yang menggunakan buat jadikan aloe vera ni sebagai mandian. Dan begitu juga Mahatma Gandhi, beliau mogok tak makan. Jadi mempertahankan tak makan. Dan beliau sebelum tu dan selepas dia beliau amalkan aloe vera. Jadi sangat-sangat bagi manfaat lah. Jadi aloe vera ni sangat bagus lah. Jadi dalam dunia ni ada 300 lebih, yang boleh guna pakai cuma ada 5 sahaja. Baki tu 300 lebih tu tak boleh pakai. Jadi maknanya 295 ataupun lebih kurang di situ tak boleh guna pakai. Jadi mungkin ada di depan rumah, di belakang rumah kita tanam. Kalau kampung mungkin di belakang rumah, depan rumah. Rumah flat lah, dalam pasu lah, belum tentu lagi itu boleh guna pakai. Sebab dalam aloe vera tu ada satu jenis racun yang bahaya untuk badan manusia. Jadi kita kena elak lah. Jadi ini aloe vera ni dia ada kelulusan dia. Di sini kita nampak Aloe Science, Kosher Writing, dan dia ada Halal Infaqah, dia ada yang penting sekali Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dari segi kelulusan dia lulus. Aloe Science ni dia adalah satu badan bagi pengiktirafan aloe vera yang diguna pakai oleh syarikat Forever Living adalah aloe vera yang terbaik. Sebab tu dia ada Aloe Science, satu badan international mengiktirafkan aloe vera yang ada dalam ni adalah aloe vera yang terbaik. Dipanggil Aloe Barbadis Miller, dia ada spesies dia. Dan seterusnya Kosher Writing ni adalah satu badan yang mana daripada awal tanam sampai dalam botol ni tak guna bahan kimia yang mudarat. Tak boleh mudarat, tak dapat kemudaratan. Jadi daripada awal tanam lagi tak guna bahan kimia. Jadi banyak yang kita tengoklah tanaman-tanaman hari ni banyak guna bahan-bahan kimia, bahan kimia dan sebagainya. Dan Halal Infaqah, Halal International, halal diguna pakai oleh JAKIM Malaysia. Jadi Kementerian Kelulusan Malaysia memang tahu-tahulah ada kelulusan dia. Jadi dari segi kelulusan dia lepas. Okey, apa kegunaan dia? Kegunaan dia aloe vera ni adalah untuk detox ataupun dia panggil cuci usus.
ataupun dia panggil membuangkan toksin. Toksin yang tak baik lah dalam tubuh badan kita. Dalam badan kita ada banyak toksin. Sebab apa badan kita ada toksin? Di antaranya adalah punca dia daripada makanan. Setuju tak ni? Tuan-tuan, setuju tak? Punca penyakit kita hari ni dalam badan kita, sebab dia adalah makanan. Setuju tak? Setuju. Okey. Kita tengok, kita ambil guna air pat. Okey. Tuang 2. Okey. Ini adalah iodin. Iodin adalah ibarat racun dalam makanan. Iodin racun lah, tak boleh makan lah. Kalau makan dulu, ya bahayalah. So kita tengok makanan yang tercemar hari ni, pendekatan kita ambil, paling dekat kita ambil ayam. Ayam hari ni, dia besar dalam jangka masa dalam 28 hari. Percaya tak? Ayam yang sepatutnya perlu ambil masa lebih kurang 4 bulan. Kalau ayam kampung, ambil 4 bulan. Tapi ayam proses tu, ayam dalam 28 hari dah ayam dah besar dah. Sebab apa ayam boleh besar dengan cepat? Sebab diberi satu jenis makanan kepada dia, dan dia makan makanan tu, dia cepat besar. Dia bagi hormon lah. Dia beri hormon. So kita makan ayam tak? Kita makan ayam. Kita makan ayam, ini racun kita tengok. Kita makan ayam, dengan secara tak langsungnya, hormon yang dimakan oleh ayam, kita pun makan, kita pun cepat membesar. Itu antaranya sebab lah. Itu antaranya sebabnya di Malaysia ni, terutama sekali, obesity banyak di Malaysia. So kita tengok ini yang paling ayam lah, berdekatan. Yang kedua, kalau mungkin kita kata saya tak makan ayam, saya kata saya makan ikan saja. Okey, kita tengok ikan. Ikan yang ada pada kita sekarang ni, yang mana ikan daripada laut sampai ke rumah kita, ada kalanya dia ambil masa berbulan. Sebab apa? Mungkin dia simpan, mungkin kapal laut dia pergi. Tapi ikan tu kita nampak segar saja. Segar dan bugar kita nampak ikan tu. Fresh. Padahal ikan tu dah lama dah. Sebab apa ikan tu nampak macam tu? Tahu tak? Anda tahu tak sebab apa? Sebab dia dimasukkan ubat. Ubat apa dimasukkan dalam tu? Ubat mayat. So kita makan ikan, dalam termasuknya dalam badan kita juga ubat mayat. Jadi so ini ibarat macam itulah. Kita masuk ubat mayat, kita makan ikan dia serap ubat mayat, kita pun makan ikan. So kita makan, kita kata ikan tu bagus, kan? Daripada benda-benda lain, tapi padahalnya dalam tu ada ubat mayat. Tak percaya, tanyalah nelayan. So kita tengok, saya vegetarian. Mungkin kita kata saya makan vegetarian. Sayur hari ini kita tengok dah tercemar dah. Sebab apa? Sayur pun dah masuk dalam bahan kimia. Dia spray, tiap hari spray racun. Sebab apa dia spray racun? Sebab dia nak sayur dia nampak cantik, nampak fresh je, tak nampak ada makanan ulat, nampak sayur segar. Jadi kita makan sayur, terutama sekali sayur yang boleh serap racun. Dia spray racun, spray serangga tak datang. So kita makan sayur, termasuk sekali dalam badan kita racun. So kita makan racun lah. Okey, lepas tu kita tengok, kita makan makanan-makanan yang fast food, frozen food, dan kita makan makanan-makanan yang mana hari ni dia ada perasa tiruan, pewarna tiruan, pengawet, semua dimasukkan. Kita benda makanan-makanan yang sedemikian kita makan, kita pun dalam badan kita banyak bahan-bahan yang menyebabkan penyakit dalam badan kita. So kita tengok, so dalam inilah ibarat macam dalam usus kita. Selama kita makan daripada kecil sampai sekarang, kita dah makan lama dah. So macam mana kita punya usus, keadaan usus kita? So kita tengok, ini ibarat macam kita punya usus. Ibarat contoh. So kita makan daripada kecil sampai sekarang. Katakanlah kita makan daripada umur 2 tahun. Kita makan sampai 5 tahun. Daripada 5 tahun sampai 10 tahun. Daripada 10 tahun sampai 15 tahun. 15 tahun sampai 20 tahun.
Daripada 20 tahun sampai 25 tahun. Allahu Akbar. 25 tahun sampai 30 tahun. 30 tahun sampai 35 tahun. Nampak tak? Kita punya macam mana keadaan usus kita. Sebab apa kita guna benda ni? Bukan kata benda ni tak bagus. Sebab kita contohkan Maggi ni ibarat seperti usus kita. Usus kita ni dia boleh serap. Kalau kita makan makanan yang baik-baik, maka dia akan serap, dia akan masuk, dia akan hantar seluruh anggota badan kita. Kalau kita makan makanan yang tak baik, sama juga dia akan serap dan dia akan hantar seluruh badan kita. So dia simpan dalam usus kita. Usus adalah, perut adalah gudang penyakit. Nabi SAW pernah sabda, perut adalah gudang penyakit. So kita makan, apa yang kita makan itulah kita punya anggota badan kita. Nak sihat tak sihat bergantung dengan kita punya usus kita. So kita tengok, masa yang sama kita katakan laki saya minum air. Saya minum air suam, saya minum air panas, saya minum air mineral, saya minum air yang baik, terbaik minum air semua saya minum. Adakah air yang kita minum ni boleh membersihkan kita punya usus? Tak dapat membersihkan kita punya usus. Cuba kita lihat tengok. Okey, ini keadaan kita punya usus. Ini aloe vera. Okey. Sebelum kita nak minum ke ataupun kita nak guna, kita shake dulu sebab dalam aloe vera ni dia tak ada bahan kimia. Dia guna tak ada bahan pengawet. Dia gunakan biji anggur sebagai pengawet. So kita tengok aloe vera. Ini usus kita ibarat kita masukkan dalam aloe vera. Ataupun kita makanlah. Nampak tak perubahan? Sekejap aja. Magic tak? Magic ni. Allah Akbar. Tengok. Sekejap aja hilang. Cuci ya. Cuci. Nampak? Okey. Masa yang sama kita makan lagi. Kita makan lagi. Kita bubur sarapan pagi. Kita bubur sarapan tengah hari. Kita bubur makanan. Petang, siang, malam kita bubur balik. Nampak tak? Lekat pun sangat sikit saja. Sebab dia dah protect. Dia bukan hanya detox, bukan buang saja, malahan dia protect. Kita kalau ambil dan masukkan aloe vera balik, dia hilang balik. Nampak tak? So kita tengok satu demo. Sejauh mana dia punya keberkesanan dia. Ini air ni elektrik. Tengok, dia boleh mengalir. Okey. Kita tengok dia mengalir kan? Tengok di sini. Ada beza tak? Terang lagi. Dia terang lagi. Okey, tengok. Beza tak? Beza. Sebab dia ada energy. Okey, satu lagi demo kita tengok. Okey, ini ibarat kita punya usus. Ini usus kita, ini aloe vera kita ambil. Kita tengok perubahan. Dia jadi neutral balik. So kita apa yang kita makan ni, dia akan buang kita punya racun semua. Dia akan bersihkan kita punya usus. Malah dia protect kita punya usus. Dia akan beri sangat-sangat kebaikan kepada kita. Kesihatan yang sangat-sangat tajam bagi kita akan beri kepada kita. So tengok, ini antara demo yang pertama. Okey, ini satu. Sebab 80% punca penyakit daripada makanan usus kita. 80%. Semua penyakit lah, apa penyakit sekalipun. Kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, apa penyakit pun punca dia daripada usus kita, perut kita. Daripada makanan. So makanan kita dah tercemar. Apa kita nak buat? Takkan kita tak makan. Cuma ada dua golongan saja yang boleh pelihara daripada sakit. Apa dia? Yang pertama, orang yang tak makan. Dia tak makan, insyaAllah tak ada apa benda yang jadi toksin. Ataupun dia tak ada usus. Tak ada usus, tak boleh bawah. So dua golongan saja. Okey, itu 80%. 20% daripada saluran darah kita. So kita tengok yang demo yang seterusnya adalah daripada produk iaitu Arctic Sea. Arctic Sea adalah satu produk yang mana dalam ini ada okey, ini adalah minyak. Dalam ni ada dua jenis minyak. Kombinasi dua jenis. Iaitu yang pertama, minyak zaitun. Yang kedua, minyak ikan. Minyak zaitun omega 9, minyak ikan omega 3.
Omega 3 dengan omega 9 tu ada di sini. Sebab apa omega 3? Sebab apa dia panggil omega 9? Kita akan buat penerangan yang lain asing. Nanti panjang cerita dia. So untuk nak ringkaskan, dalam sofia ada dua jenis minyak. Minyak yang pertama minyak zaitun. Dan minyak zaitun adalah minyak yang terbaik di dunia sebab dia sebut dalam Quran. Dua tempat dia sebut tentang zaitun. So kita tengok apakah dia punya kelebihan dia, sejauh mana dia boleh bagi kesan pada tubuh pada kita. So hari ni kita tengok makanan kita yang kita makan hari ni, daripada kita makan makanan-makanan kita yang bergantung dengan minyak tukar jadi tepu tukar jadi kolesterol yang jadi kolesterol yang baik dan kolesterol yang jahat. Jadi ini menyebabkan kita menambah lagi sakit dalam badan kita. Jadi kolesterol yang jahat ni dia tak boleh hilang dengan hanya kita buat exercise saja, tak cukup. Kolesterol yang jahat dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar daripada. Ibarat macam ni lah. Ni tahu tak ni? Ni polistiren ni ibarat macam kita punya kolesterol yang jahat. Kalau polistiren ni, kalau saya korek saya tanam ni, lepas 10 tahun, adakah anda yakin dia boleh berubah? Tak boleh berubah. Dia tak berubah sebab sifat dia sangat padat. Dan doktor dan saintis beritahu macam itulah kolesterol yang jahat dalam saluran darah kita. Jadi dalam saluran darah kita macam ni, yang elok, cantik, lama-lama sebab makanan kita ni dia lama-lama jadi kecil. Bila saluran dah jadi kecil, jadi kita akan rasa apa? Kita akan rasa bila kita duduk lama saja, bersila duduk lama, kita akan mula rasa kebai. Kebai. Jadi antaranya adalah sebab-sebab adalah saluran darah kita dah sempit. Jadi kita dah ada simptom dah. Saluran darah kita sempit. Jadi lama-lama apa akan berlaku? Kita akan berlaku masalah jantung pula akan berlaku. Masalah jantung akan jadi masalah. Jadi kita tengok, ambil back sel kan? Dalam tu ada jarum. So untuk nak guna tak payahlah guna ni. Cuma untuk nak buat demo saja. Tengok sejauh mana dia boleh bagi kesan. Masa yang sama tengok tangan saya berminyak. Hari-hari saya nak tengok. Jadi dia tak boleh dia belakang kali. Dia tak boleh rosakkan pH kulit kita. Tak boleh rosakkan pH kulit kita. Angkat gelas tu apa? Tengok. Sejauh cepat tak? Jadi macam inilah dia akan buat kerja. Bila kita amal istiqamah, kita makan ini, jadi kita tengok. Ini sama juga, cawan yang sama. Tadi kita tuang air suam-suam kuku. Sebab apa kita guna air suam-suam kuku? Sebab darah kita panas, bukan darah kita sejuk. So kita tengok benda yang sama, dia tak boleh lebuh. Polistiren ni dia boleh lebuh hanya dengan dua cara. Satu, kita tuang petrol ataupun kita bakar. Kalau kita tuang air panas mendidih pun dia tak boleh lebuh. Dia dah hilang dah ni. Tengok. Miracle. Ajaib, tengok. Ajib. Hilang. Kita tambah lagi kat sini supaya dia nampak lagi kesan. Dia akan hilang. Okay. Sementara tu kita tunggu, ambil piring satu. Sementara tu kita tengok dia punya bau dia sangat kuat. Dia pati minyak ikan. Ikan dia pula bukan ikan biasa. Ikan dalam laut yang sangat dalam, di kutub utara, di Eskimo. Jadi saintis buat kajian, dia nampak orang Eskimo ni adalah antaranya orang yang paling sihat di dunia. Di antaranya lah, sebab apa? Makanan, punca makanan dia. Dia makan makanan ikan yang mana laut dia tak tercemar. Laut kita pun dah tercemar. Laut yang sangat dalam, kapal besar-besar pun tak lalu di situ. Dan ikan pun sangat-sangat best di situ. Sebab tu dia ambil daripada nama itu dia beri pendekatan Arctic Sea.
iaitu dia pendekatan kepada kutub utara, laut yang sangat dalam. So kita jumpa omega. Sebab tu Dr. John Berg ni, dia lah orang yang pertama jumpa omega. Sebab dalam syarikat for our living, dia kehebatan dia sebab apa? Gabungan dua jenis minyak. Dia ada teknologi dia untuk gabung. Kalau kita ambil zaitun asing, omega asing, kesan dia tak sama. Kita boleh ambil, kita boleh cuba, tapi kesan dia tak sama. Kalau kita nak fasted kesan yang cepat, macam ni nampak. Cepat. Tadi dah kita masukkan dah, dia masih lagi dia boleh leburkan. Dia leburkan kita punya kolesterol jahat. Jadi kolesterol jahat inilah yang akan menyebabkan saluran darah kita sempit. Lama-lama apa akan berlaku? Jantung kita buat kerja lebih. Jantung tak pernah berhenti. Kalau berhenti qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jantung tak berhenti, dia jalan 24 jam. Jadi 4 jam darah dia bila datang slow, itu yang akan menyebabkan punca lemah jantung, sakit jantung, jadi kena blok, jadi macam-macam lah. So daripada kita nak duit bagi seketui 20,000, 30,000, adakah kita nak bagi seketui ataupun kita nak belanja sikit. Padahal kita dah tahu dah, mencegah lebih baik daripada merawat. Prevention better than cure. Semua kita tahu. Tapi kita, kalau kita tak cerdik, kalau kita nak jimat sangat pun, kerugian kepada kita, kerugian yang sangat besar. Sihat adalah satu nikmat yang besar. Selepas iman, tuntutan iman adalah sihat, afiah. Mintalah afiah. Dalam banyak kitab penerangan ulama beritahu, kalau duduk antara waktu azan dan iqamah, mintalah afiah, kesejahteraan. Sebab ini sangat nikmat. Sihat itu adalah satu nikmat yang besar. Okey, kita tengok satu lagi demo, iaitu berkaitan dengan madu lebah. Jadi madu ni sangat-sangat yang mana kegemaran orang semualah, dan memang ramai dah amal madu ni. Jadi dalam pasaran ni 80% madu yang kita ada ni adalah palsu, percampuran, tiruan. Jadi orang ambil kesempatan untuk buat duit. Jadi kita di sini kita tengok, yang pertama kita lihat di sini, tengok yang pertama, dia tak mudah larut dengan air. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tak cair, cepat cair. Okey. Yang ketiga pula kita tengok. Nampak tak? Hexagon ni. Nampak tak? Nampak? Ini salah satu tanda lah kita nak tahu sama ada dia ni ori ataupun palsu. Jadi bukan mudah lah nak dapatkan cepat. Dia balik kepada sarang dia balik. Dia balik kepada dia punya rumah dia balik. Keadaan dia macam mana dia datang, macam tu dia akan balik. Jadi ini antaranya lah, antaranya kita nak kesan madu. Jadi madu ni sangat best punya penawar dalam dunia ni. Penawar yang terbaik adalah madu sebab dia termaktub dalam Quran. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 68-69 tentang madu lebah. Madu lebah ni, madu akan memberi sifat kepada manusia. Bukan kepada orang Islam saja, malah semua manusia. Dan madu ni adalah antara penawar yang dalam dunia ni tertua sekali. Dikatakan lebih kurang 7,000 tahun orang kenal madu ni. Jadi sangat hebat. Jadi ini antaranya adalah demo yang mana kalau kita buat demo macam ni, tunjuk kepada orang yakin tak macam ni? Yakin. Orang yakin. Sebab dia confident. Sebab benda ni bukan benda yang biasa-biasa. Sebab dia akan sangat-sangat memberi kesan. So daripada situ, jadi kita boleh close dulu video ni. Jadi kita boleh tengok yang seterusnya. Video yang seterusnya kita tengok tentang kelebihan apa pendapatan.